Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Adele untuk memudahkan cerita. Adele bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital. Tapi saya tak pasti hospital ni hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Bila kita sebut kerja sebagai seorang jururawat, kita dah boleh bayangkanlah macam mana tugas dia. Macam-macam kerja kena buat. Kalau ada pasien yang masuk dalam ward, dia kena jaga pasien tu, tengok carta ubat, kena pastikan kalau pesakit tu perlu rawatan, kena pastikan rawatan tu berjalan lancar, macam tu lah. Termasuklah tugas untuk transfer pesakit daripada satu ward ke satu ward yang lain. Perkara ni berlaku pada satu malam, shift malam. Adele masa tu dia bertugas di ward Melo 1. Contohlah nama ward ni, ward Melo 1. Malam tu ada seorang pesakit ni yang dipindahkan ke ward di seberang, tingkat yang sama tapi di seberang, ward Melo 2. Jadi bila ada pesakit yang kena transfer ni, Adele kena uruskan, sebab pesakit tu terletak di kubikel tempat Adele in charge malam tu. Bila dah siapkan semua dokumen yang perlu, Adele pun panggil lah pekerja, minta tolong supaya tolakkan katil pasien tu pergi ke ward Melo 2. Daripada ward Melo 1 nak pergi ke ward Melo 2 ni, jarak dia dekat aja, berdepan aja pintunya. Di antara dua ward ni, ward Melo 1 dan ward Melo 2, ada satu ruang yang luas. Dekat situ ada banyaklah kerusi-kerusi dan ada satu TV dekat situ. Tempat biasanya pelawat datang duduk. Pelawat ataupun waris lah biasanya duduk kat situ. Masa Adele sedang berjalan nak pergi hantar pesakit tadi pergi ke ward Melo 2 tu, Adele ternampak ada seorang makcik sedang duduk di ruang menunggu. Dia duduk dekat situ seorang-seorang, sedang menonton TV. TV tu dalam keadaan yang terpasang lah. Mata makcik ni asyik tertumpu saja ke arah TV tu. Adele kenal siapa makcik tu. Makcik tu adalah salah seorang pesakit di ward Melo 1. Jadi sambil-sambil nak tolak katil pesakit tu bersama dengan pekerja tadi, Adele tegurlah makcik ni. Makcik, dah lewat ni makcik. Makcik tak boleh duduk kat sini. Makcik kena masuk dekat dalam. Tapi masa Adele cakap tu, makcik ni tak pandang pun ke arah Adele. Dia terus menonton TV. Tak apalah, Adele pun terus tolak katil pesakit tu bersama dengan pekerja tadi. Sampailah ke ward Melo 2. Bila dah sampai dekat ward Melo 2, Adele pun pass over. Dia bagilah semua dokumen yang perlulah dia pass kepada jururawat yang bertugas di ward tu. Dah selesai semua, Adele pun patah balik, keluar daripada ward Melo 2 nak pergi ke ward Melo 1. Jadi masa tu Adele kena lalu sekali lagi dekat ruangan menunggu tu. Tapi masa tu makcik tadi dah tak ada. Ruang menunggu tu dah kosong lah, dan TV pun dah tertutup, dah berada dalam keadaan off. Jadi Adele pun terus berjalan, masuklah ke ward dia semula, ward Melo 1. Bila dah masuk dalam ward Melo 1, Adele pun berjalanlah nak pergi ke kaunter. Lalulah dekat katil makcik tadi. Makcik yang dia nampak ada duduk dekat ruang menunggu menonton TV. Adele tengok makcik ni dah tidur, dah berbaring, dah tidur atas katil dia. Adele tersenyum bila tengok makcik tadi dah tidur. Rupanya makcik tadi dengar cakap Adele, cuma dia tak respon sahaja. Adele pun nak sambunglah kerja dia dekat kaunter tu. Tiba-tiba Adele dia baru terperasan pen dia tertinggal. Pen dia ada dekat ward Melo 2. Jadi Adele pun bangun berjalan meninggalkan kaunter, menuju ke pintu depan ward Melo 1. Dia nak pergi semula lah ke ward Melo 2. Adele keluar, lalu semula dekat ruang menunggu tu. Masa tu Adele sekali lagi ternampak makcik tadi. Makcik yang sedang tidur tadi dekat dalam ward Melo 1 sekarang ni ada duduk dekat salah satu kerusi di ruang menunggu tu. Keadaan makcik tu sekarang ni, mata dia sedang memandang ke arah skrin TV
yang gelap. TV tu berada dalam keadaan yang off, tak terpasang pun, tapi mata dia tertumpu ke arah TV tu. Masa tu Adele dah meremang. Kan tadi makcik ni ada dalam wad melo 1. Bila masa pula dia keluar? Memang tak logik jadi macam tu. Kecuali ada seseorang yang rupa dia sama dengan makcik tadi. Tapi memang mustahil lah, sebab muka dia sama betul, kecuali kembar seiras. Macam-macam Adele fikir. Tapi tak apalah, Adele dia berjalan laju menuju ke arah wad melo 2. Dia masuk dalam wad melo 2, dia ambil lah pen dia pada clipboard tadi yang ada pada katil pesakit yang dia alihkan tadi. Dia ambil pen dia pun beredar semula, keluar semula daripada wad melo 2 tu. Masa nak keluar daripada wad melo 2, Adele dah rasa takut. Adele dah mula terfikir bukan-bukan lah, sebab Adele rasa yang dia nampak tu 2 kali tu, kedua-duanya bukan makcik tadi sebenarnya. Ada benda lain yang menyerupai. Jadi sebelum keluar, Adele menjenguk dulu melalui pintu depan wad melo 2 tu. Bila Adele jenguk, Adele tengok dekat tempat ruang menunggu tu, makcik tadi dah tak ada. Barulah Adele keluar, berjalan masuk ke wad melo 1. Bila dah masuk dalam wad melo 1 tu, nak pergi ke kaunter, sekali lagi Adele lalu dekat katil makcik tadi. Adele tengok makcik ni masih lagi tidur dalam posisi yang sama, tak berubah daripada tadi. Perkara ni dah lama berlaku. Adele sampai sekarang ni tak pasti siapa sebenarnya makcik yang duduk dekat ruang menunggu tu waktu malam menonton TV seorang diri. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Adele. Pernah berlaku kepada dia semasa dia bertugas sebagai seorang jururawat di sebuah hospital. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Raudah untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah berlaku lama dulu. Masa tu Raudah masih lagi kanak-kanak, berusia 10 tahun. Pada satu hari, masa tu petang lah, family Raudah ni bawa Raudah keluar pergi piknik. Tapi bukan piknik di pantai. Diorang pergi piknik di sebuah taman rekreasi. Raudah rasa seronok sangat masa tu, rasa happy. Yelah budak-budak kan, pergi bawa dekat taman permainan ni, taman rekreasi macam tu, memang seronok lah boleh bermain-main dekat kawasan tu. Raudah sangat suka kucing daripada masa dia kecil dulu sampailah sekarang, sampai dia dah besar. Dia sangat suka kucing. Pantang nampak, nampak aja kucing dia akan kejar. Tak kira lah kucing tu colour apa, colour oranye ke, colour hitam ke, putih ke, dia akan kejar kucing tu. Memang dia betul-betul suka kucing. Bila Raudah sekeluarga dah sampai dekat taman rekreasi tu, family Raudah mulalah setting semua barang-barang, bentangkan tikar, keluarkan bekas makanan, nasi, lauk apa semua. Yang geng-geng dewasa ni dah duduk bersila, dan dah ready nak makan, basuh tangan apa semua. Raudah pula, dia masa tu tak pastilah, mungkin dia seorang saja kanak-kanak yang seusia tu, yang kecil lah. Yang lain mungkin dah besar-besar. Sampai dekat taman rekreasi tu, Raudah mula berjalan-jalan dekat kawasan tu. Lepas tu Raudah nampak lah ada seekor kucing hitam. Comel kucing tu. Raudah ni macam yang saya cakap tadi lah, dia suka sangat kucing. Jadi bila dah nampak kucing hitam tu, Raudah kejar. Kucing ni pun lari bila nampak Raudah kejar. Kejar, sampailah dekat satu pokok yang besar ni. Kucing tu berlari panjat pokok tu sampailah ke atas. Bila Raudah tengok kucing tu dah panjat pokok macam tu, dia tak boleh nak kejar lah, sebab dia tak pandai memanjat. Raudah hanya mampu tengok saja kucing tu panjat. Tapi masa ni lah satu kejadian yang pelik berlaku. Raudah nampak dengan mata kepala sendiri, kucing hitam tadi yang panjat pokok tu, naik atas pokok tu, bila dia dah sampai dekat salah satu dahan pokok tu, dia tiba-tiba berubah. Bentuk badan dia tu daripada seekor kucing tiba-tiba berubah menjadi satu lembaga yang besar. Lembaga berwarna hitam, nampak macam manusia bentuk badan dia. Dan lembaga ni duduk mencangkung dekat dahan pokok tu, memandang ke arah Raudah. Raudah masa tu jangan cakap lah, dia terus berlari menuju ke arah family dia semula. Berlari sambil menangis-nangis ketakutan. Mak ayah Raudah terkejut masa tu. Terkejut dan risau. Kenapa anak dia orang menangis macam tu? Dah sampai dekat mak ayah dia, Raudah tak berhenti lagi menangis. Mak ayah Raudah rasa risau lah. Dia orang tanyalah kenapa kan.
Raudah tak dapat nak ceritakan pasal perkara tu. Jadi dia orang pujuk sampailah Raudah ni berhenti menangis. Jadi masa tu dia orang teruskan piknik macam biasa, tapi tak lama lah dia orang stay kat situ sebab risau. Jadi lebih kurang 20-30 minit macam tu dah selesai makan, dia orang pun kemas barang, balik semula ke rumah. Dah sampai dekat rumah, barulah dia orang tanya sekali lagi Raudah apa yang dia dah nampak, apa yang dah berlaku, kenapa menangis. Raudah ceritalah dia nampak kucing hitam apa semua. Dia ceritalah nampak kucing tu jadi benda lain, makhluk lain. Memang terkejut lah family Raudah. Dia orang tak sangka dekat taman rekreasi tu ada makhluk macam tu. Tapi yelah, Raudah ni masih lagi kanak-kanak masa tu. Jadi mata kanak-kanak ni kita sedia maklum, memang boleh nampak benda-benda macam ni. Selepas Raudah nampak benda tu balik ke rumah, Raudah demam beberapa hari. Itulah kisah yang diceritakan oleh Raudah yang dia alami semasa dia berusia 10 tahun. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Salim untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Salim dan isteri dia pergi menziarah ke rumah adik ipar Salim. Adik ipar Salim ni tinggal di sebuah rumah flat. Tak pastilah tingkat berapa, tapi rumah flat lah. Adik ipar Salim ni dah ada keluarga, dah ada suami. Sebenarnya Salim, isteri Salim, adik ipar Salim dan juga suami kepada adik ipar Salim ni memang cukup rapat daripada zaman dia orang bercinta lagi. Memang rapat lah, dah macam adik-beradik kandung. Bila ada movie baru keluar, dia orang pergi tengok wayang sama-sama. Maknanya pergi double date lah, pergi dating berdua, berempat, dating dua pasangan. Macam tu lah keadaannya. Tambahan pula, dia orang ni memang tak ada anak lagi. Tapi semuanya berubah apabila mak mertua kepada adik ipar Salim ni tinggal dengan adik ipar Salim, tinggal dekat rumah flat tu. Mak kepada suami adik ipar Salim lah. Ibu mertua kepada adik ipar Salim ni adalah seorang wanita yang dah tua, dah uzur. Memang terbaring aja dalam bilik. Semenjak tu lah jadi susah. Salim dan isteri dia nak ajak adik ipar ni keluar. Tapi yelah, nak buat macam mana kan? Dah nak jadi macam tu. Terpaksalah adik ipar Salim ni jaga mak mertua dia. Untuk lepak sekali macam dulu memang dah susah. Jadi satu-satunya pilihan adalah untuk ziarah ke rumah dia orang. Perkara ni berlaku pada waktu malam. Salim dan isteri dia pergi ke rumah adik ipar Salim ni. Dia orang pergi macam biasalah, pergi nak bersembang, nak makan-makan. Memang adik ipar Salim dah prepare, dah siap masak dah masa tu. Tapi sebelum makan, Salim dia keluar. Dia duduk dekat dekat koridor depan rumah. Dia nak merokok. Maklumlah, dah datang rumah orang, kenalah jaga adab. Nak merokok apa semua, kenalah merokok dekat koridor luar. Salim pun keluar, dia ambil sebatang rokok, dia nyalakan. Dia mulalah merokok dekat luar. Sambil merokok tu, Salim memandang ke arah kawasan depan blok flat tu. Dia nampaklah ada satu longkang besar. Memang dekat depan flat tu ada satu longkang besar yang panjang. Masa tu Salim ternampak ada satu objek, satu benda yang berwarna putih sedang bergerak laju dalam longkang tu. Ke hulu ke hilir benda tu bergerak. Bila Salim perhatikan betul-betul, benda tu nampak macam manusia. Macam manusia yang memakai baju berwarna putih. Terkejut Salim masa tu. Siapa pula berlari dalam longkang macam tu? Laju benda ni berlari. Ke sana ke sini, daripada hujung ke hujung. Laju benda ni bergerak. Salim jadi terpaku memandang ke arah benda ni. Tak pastilah lama mana Salim dah memandang ke arah benda ni, tapi lamalah sebenarnya. Sebabnya masa tu suami Salim ni dah panggil nama dia berkali-kali daripada dalam rumah tu, ajak makan. Tapi Salim tak dengar. Dia seolah-olah macam terpukau lah dengan benda ni. Tapi tiba-tiba Salim dia tersedar. Sebabnya dia terdengar ada orang panggil nama dia. Tapi bukan isteri dia, bukan suara isteri dia. Suara orang lain. Suara seorang perempuan tua. Tak lain tak bukan adalah mak mertua kepada adik ipar dia. Bilik mak mertua adik ipar Salim ni, dia terletak dekat depan rumah. Macam sebelah pintu utama lah. Sebelah pintu utama tu ada tingkap. Tingkap bilik mak mertua adik ipar Salim. Tingkap tu memang tak ditutup lah, sebab dia ada grill besi dekat situ. Bila Salim dengar
mak mertua adik ipar dipanggil macam tu, dia toleh lah. Toleh-toleh, tengok mak mertua adik ipar dia ni sedang pegang grill besi tu pada tingkap. Memanggil nama dia. Bila Salim dah pandang muka dia, dia bulatkan mata, dia tersenyum memandang ke arah Salim. Tapi senyuman tu, senyuman yang diberikan oleh mak mertua adik ipar Salim ni sangat menakutkan. Tiba-tiba Salim terkejut. Salim terdengar bunyi suara isteri dia. Memanggil nama dia. Dia panggil abang lah. Abang. Dipanggil macam tu. Salim toleh. Rupa-rupanya isteri dia daripada tadi dah berdiri dekat pintu depan. Panggil nama dia, tapi dia tak sedar. Jadi sekarang ni Salim dah pandang ke arah pintu, ke arah isteri dia. Dah tak pandang ke arah tingkap bilik mak mertua adik ipar dia ni. Masa tu memang dia kena marah lah. Isteri dia marah. Abang ni kenapa? Saya panggil daripada tadi buat tak tahu je. Masa tu Salim pandang semula ke arah tingkap bilik mak mertua adik ipar dia. Tengok-tengok mak mertua adik ipar dia ni dah tak ada dekat tingkap. Salim matikan rokok dia. Dia buang puntung rokok. Dia pergilah dekat tingkap bilik mak mertua adik ipar dia ni. Dia tengok ke dalam. Dia tengok mak mertua adik ipar dia ni sedang tidur atas katil berselimut. Pada masa yang sama, sekarang ni Salim dia teringat semula apa benda yang dia nampak tadi. Benda dalam longkang besar tu, benda warna putih berlari tu. Salim tengok semula, toleh pandang semula ke arah longkang besar tu. Bila Salim tengok, benda tu dah tak ada. Orang yang berpakaian putih yang berlari dalam longkang tu dah tak kelihatan lagi. Apa yang baru saja berlaku ni membuatkan Salim berasa keliru. Rasa macam tak tahu nak cakap apa. Pelik sangat-sangat apa yang berlaku malam tu. Dia nampak ada objek warna putih, macam orang pakai baju putih berlari dalam longkang. Lepas tu dia nampak mak mertua adik ipar dia tiba-tiba panggil nama dia, senyum ke arah dia. Tak pernah-pernah macam tu, tiba-tiba buat macam tu. Jadi Salim dia tak nak fikir panjang lah. Dia terus masuk dalam rumah. Duduk dekat meja makan. Dia pun mulalah makan bersama dengan isteri dia, adik ipar dia dan suami adik ipar dia. Makan berempat. Sedang diorang makan tu, tiba-tiba Salim terperasan. Pintu bilik mak mertua adik ipar dia ni terbuka sikit. Ada ruang lah, ada ruang pintu, bukaan pintu tu. Salim nampak mak mertua adik ipar dia ni sedang berdiri tegak dekat situ, memandang ke arah dia daripada celahan pintu. Nampaklah muka dia tersenyum, macam yang dia nampak dekat tingkap tadi, dekat luar. Terkejut Salim masa tu. Tersedak dia. Bila Salim tersedak, semua orang tengok ke arah Salim dengan pandangan yang pelik. Salim ambil air, dia minum. Masa tu mata Salim memang dah tak pandang ke arah celahan pintu tu. Bila dah selesai minum, Salim pandang semula ke arah celahan pintu bilik mak mertua adik ipar dia. Salim tengok mak mertua adik ipar dia dah tak ada lagi berdiri dekat situ. Jadi pada masa tu semua orang tanyalah, dah kenapa? Salim tak cakap apa-apa. Salim cakap, tak ada apa-apalah. Mungkin makan gelojoh sangat kot. Dia cakap macam tu. Salim sengaja rahsiakan pasal perkara ni. Sebab dia takut kalau dia ceritakan perkara sebenar, mungkin ada salah faham apa-apa kan. Jadi mungkin akan menjejaskan hubungan dia dengan adik ipar dia ni. Itulah kisah yang diceritakan oleh Salim. Berlaku kepada dia pada satu malam. Semasa dia pergi ziarah rumah adik ipar dia. Sampai sekarang ni Salim tak tahu apa yang tak kena malam tu. Sebab itulah kali pertama dan kali terakhir perkara pelik macam tu berlaku di rumah adik ipar dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum